Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Saudara Allah Sayyid Muhammad, terima kasih semua sebab sudi hadir pada malam ni. Saya baru sampai pada Kuala Lumpur, keletihan lena lah kita. Kemudian ni balik ni semata-mata kuliah malam ni tuan-tuan ni. Esok flat pergi sana balik pasal ini. Pagi tadi ada program kat RTM. Esok ada program, lusa ada program dekat TV Hijrah. Di balik ni saya nak main jumpa tuan-tuan ya tuan-tuan. Esok kita nak balik. Alhamdulillah tuan-tuan, ala kulli hal saya ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan yang main pada malam ni. Jadi nak bagi saya tak merasa macam cik hati ingat tuan-tuan main dekat-dekat sikit. Saya main jauh dan duduk sampai belakang, rasa jauh hati saya ni. Paling kosong. Baik, macam tak berkenan, macam dia macam nak tapi macam tak mau ada, macam nak tapi macam tak mau ada ini. Macam tu. Kira nak berhenti dah awal kan. Jadi untuk pengurus buat pengumuman tadi berhenti bagi sejam, saya kata berhenti awal sikit, tengok macam depa tak pada berkenan buat dia ni. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad.
Bila kita masuk saja peristiwa Aidil Adha, tuan-tuan, kita berada pada 10 awal daripada Zulhijjah. Kita masih berada pada 10 awal Zulhijjah. Yang Nabi SAW sebut tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan pada 10 hari ini. Apakah 10 hari ini? 10 awal Zulhijjah. Wala jihadu fi sabilillah, kata sahabat. Bahkan jihad fi sabilillah, Nabi kata wala jihadu fi sabilillah. Walaupun keluar berjihad fi sabilillah, tak boleh nak challenge orang yang buat amal pada 10 awal daripada Zulhijjah. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kecuali kata Nabi SAW, ila rajulun kharaja binafsihi wa mali, seorang lelaki yang keluar pergi berjihad dengan hartanya dan binafsi, dengan nyawanya dan hartanya, dan tidak kembali lagi. Itu maksud dia mati syahid. Orang mati syahid baru dapat challenge amalan yang dilakukan pada 10 awal daripada Zulhijjah. Pasal apa yang hebat sangat 10 awal Zulhijjah ni nak banding dengan bulan-bulan yang lain ataupun amalan pada hari yang lain? Beza dia ialah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dalam 10 awal Zulhijjah ni terimpun segala pokok-pokok amalan yang besar-besar. Kalau terimpun kalau cerita puasa, bulan lain pun ada puasa sunat. Kalau cerita sembahyang, bulan lain pun ada sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kalau cerita sedekah, bulan lain pun ada. Kalau cerita zakat, bulan lain pun ada. Kalau cerita baca Quran, bulan qiyamul lail, bulan lain pun ada. Apa yang bulan ni ada, yang bulan lain tak ada? Apa dia? 2 benda, korban dan haji. Yang ni tak ada. Maka pada 10 awal daripada Zulhijjah ni saja terimpun semua jenis pokok-pokok amalan yang hebat-hebat. Itu Ibnu Hajar sebut pasal apa yang Allah sangat muliakan 10 hari daripada Zulhijjah ni. Maka apa amalan yang kita kena buat? Hari ni hari Tarwiyah. Hari ni dia dah masuk dah ni. Hari ni hari Arafah dah bagi kita lah, 9 Zulhijjah. Kemarin hari Tarwiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibn Rajab Al-Hambali cerita pasal apa dinamakan Tarwiyah. Yang pertama, sebab hari ni, hari Tarwiyah ni, hari ke-8 Zulhijjah ni, jemaah haji dia pi siap-siap nak pi duduk mabit di Mina, lepas tu esok nak masuk pi Arafah. Nak masuk pi Arafah tu dia buat persiapan ayak. Persiapan ayak ni sempena dengan persiapan ayak nak pi, persiapan bekal nak masuk Arafah ni. Di situlah keluar perkataan Tarwiyah tu. Yang keduanya, pasal apa nama Tarwiyah ni? Sallallahu alaihi Muhammad, sebab pada hari 8 Zulhijjah ni, malam itulah Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi sembelih anaknya Ismail. Waktu mimpi tu, dia pagi tu dia duduk fikir, ni mimpi ni betul daripada Allah ke ataupun mimpi ni gangguan syaitan ke? Dia duduk fikir tu keluar perkataan Tarwiyah tu. Maka demikian disebutkan oleh Muhammad Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situlah keluar perkataan Tarwiyah. Dan dalam sebuah hadis Sallallahu alaihi Muhammad menceritakan kelebihan daripada puasa Tarwiyah ni yang tadi ni. Siapa puasa hari ni? Siapa puasa hari ni? Astagfirullah, seorang pun tak angkat tangan. Saya faham yang tak angkat tangan ni pasal tawaduk. Kan? Ataupun yang kedua memang tak puasa lah. Ini puasa dia tahu. Muka puasa tu dah. Tuan-tuan sekalian selamat. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, siapa puasa tadi, dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, saumu tarwiyah, puasa tarwiyah ini akan mengampunkan, akan diampunkan 1 tahun dosa, dan puasa Arafah akan mengampunkan 2 tahun dosa. Diampunkan dosa 2 tahun. Demikian yang diriwayatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun sebahagian ulama menyatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
hadis tersebut hadis dhaif. Ulama-ulama yang berpegang dengan pendapat kelebihan berpuasa pada hari tarwiyah ini ialah berkaitan dengan hadis tersebut. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, ada hadis yang sahih cerita tentang puasa tarwiyah ni. Nabi SAW diceritakan oleh isteri-isteri Nabi SAW bahawa Nabi SAW rajin berpuasa pada 9 hari daripada Zulhijjah, daripada 1 sampai ke 9. Jadi 8 hari bulan tu ada kat situ. Tanda faham tak ni? Ni Nabi SAW puasa straight daripada 1 sampai 9. Kalau kita nak puasa, rajin puasa daripada 1 sampai 9, cantik kalau boleh buat. Nampak gaya pakai Astaghfirullahalazim. Sadaqallahul azim. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, kelebihan puasa hari tarwiyah itu sendiri. Walaupun sebagian ulama menyebutkan kedudukannya hadis dhaif. Yang ketiga, puasa Yaumul Arafah. Puasa Yaumul Arafah. Sesuai dengan orang-orang yang pergi buat haji, duduk berwukuf di Arafah. Kita yang tak buat haji, sunat untuk puasa hadis sahih. Yang ni hadis sahih. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad, akan diampunkan, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, allati qablahu wa sannata allati ba'dahu. Diampunkan dosa setahun yang sebelum dan setahun yang terlepas. Ini special. Jarang-jarang Allah offer kelebihan puasa macam Allah offer kelebihan puasa Yaumul Arafah. 2 tahun sekali dapat. Tahun lepas ampun dosa, tahun depan ampun dosa lagi. Bila sebut ampun dosa tahun depan, bukan dengan maksud suruh kita buat dosa. Kita tak apa, tahun depan kira tak bayar semayang lah, kira tak apa, kira tak tutup aurat jalan pakai selok pendek pun okey. Pasal apa? Hari tu puasa Yaumul Arafah, Allah ampun dosa lah. Nah, dosa-dosa yang tidak kita sengajakan, dosa-dosa kecil. Nak saling semak yang kita duk buat tiap-tiap hari ni. Tiap hari buat, tadi pun buat ni, sambil kok jalan tadi tengok macam-macam lah. Nah. Jadi tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, ini kelebihan-kelebihan kita berpuasa pada 9 hari daripada Zulhijjah, pada hari ke-8 hari tarwiyah tadi hari ni, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan puasa Arafah esok. Puasa. Dan apa lagi kelebihan daripada hari Arafah esok? Esok ada kelebihan lagi. Hari Arafah esok, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang kelebihan kita berpuasa, kelebihan pada hari esoknya, salli ala sayyidina Muhammad. Siap. Nak tengok hadis dia, saya tak ingat hadis dia. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, esok hari Arafah. Yang pertama dia, esok hari Allah membebaskan paling ramai hambanya daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin akthar min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nari min yaumil Arafah, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula'i, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari yang paling ramai Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka ialah pada hari Arafah. Dan Allah akan menghampiri mereka, orang-orang yang diampunkan dosa-dosa ni, orang yang dibebaskan daripada neraka ni, lalu Allah membangga-banggakan mereka di depan para malaikat. Dan Allah pun kata, apa lagi yang mereka nak? Tak nak apa dah. Kita dalam hidup kita ni, tuan-tuan tahu tak berapa banyak kita minta jauh pada neraka. Tiap hari minta jauh pada neraka. Tidak. Nak makan pun, nak makan pun minta doa jauh pada neraka lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nak makan pun minta jauh pada neraka lagi.
Tuan-tuan tahu ummud doa, ibu segala doa. Siapa tahu ibu segala doa? Apa ibu segala doa? Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan? Allah barik lana tu doa makan. Ingat yang tu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, tu doa. Anas bin Malik sahabat Nabi SAW, setiap kali dia berdoa, dia nak doa apa pun dia mesti tutup dengan doa ni. Kalau dia tak doa apa-apa yang lain, dia mesti akan doa yang ni. Tu cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar tu imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tahu dah doa nak habis. Kira doa nak habis dah tahu. Termasuk menutup itu amalan para sahabat Nabi SAW. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW. Rasulullah, saya ni tak pandai lah nak susun doa, nak lagu-lagu doa, saya tak pandai. Habis kamu baca doa apa? Saya baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kata apa? Saya pun doa yang tu lah. Tu je doa ni. Ummud doa, ibu segala doa. Seorang lelaki Nabi SAW pergi jumpa dia, lembek, letih, teruk, dhaif. Nabi kata, pasal apa ni? Awak yang jadi sampai macam ni? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ada tak kamu doa apa-apa ni, kamu minta apa-apa ni sampai kamu jadi lagu ni? Dia kata, ada ya Rasulullah. Minta apa? Dia minta, dia ni punya dahsyat iman dia. Dia minta kalau ada azab yang akan dikenakan pada dia di akhirat nanti, tolong advance siap-siap kat dunia. Tuan-tuan berani minta doa betul. Kalau ada azab yang akan kena kat akhirat nanti, dia tahu kat akhirat kena teruk-teruk, dia minta siap-siap bagi siap-siap kat dunia ni. Nabi kata, jangan minta lagu tu sebab kamu takkan mampu, tapi mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat juga hasanah, kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Dan itu dia panggil ummud doa, ibu segala doa. Kalau tuan-tuan tak ada nak minta apa-apa, tak tahu nak minta apa, tak tahu nak panjang-panjangkan doa, baca doa tu pun dah memadai lah. Cukup lengkap. Doa paling lengkap sekali. Dalam keadaan tuan-tuan baca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa Tuhan kami, berilah pada dunia kami ni kebaikan. Ulama sebut kebaikan pada dunia ni kesihatan, kelapangan, rumah yang besar, rezeki yang baik, sallallahu alaihi Muhammad, kenderaan yang hebat, semua jenis kebaikan-kebaikan dunia ni. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat ni baik, dengan maksud apa ni? Kematian yang baik, jauh daripada azab kubur, kelebihan di padang mahsyar, sallallahu alaihi Muhammad, dapat naungan arasy di bawah arasy Allah, dan kemudian suratan amal tangan kanan, bagainya lintas titian sirat, semua, dan jauh pada api neraka. Masuk syurga, jauh pada neraka. Masuk syurga, jauh pada neraka. Duduk dalam kebaikan di akhirat dah. Kalau berhenti tang tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kalau berhenti setakat tu membadai dah. Bukankah dalam kebaikan di akhirat tu dah ada siap-siap dah jauh pada neraka? Faham tak ni? Bukankah dalam kebaikan di akhirat tu dah ada siap-siap dah masuk syurga? Pasal apa nak kena sebut lagi wa qina azabannar? Sedangkan kebaikan di akhirat tu memang dah ada dah jauh pada neraka. Dia panggil mengkhususkan sesuatu yang umum. Mengkhususkan sesuatu yang umum. Nak balik kampung nak balik kampung. Nanti nak balik kampung kirim salam kat semua mak ayah jangan lupa. Kirim salam kat semua. Mak ayah jangan lupa. Bukankah dalam semua tu dah ada mak ayah kat dalam tu? Nak habaq kata apa? Yang ni penting, yang ni kena bagi sampai juga.
Yang lain tu kalau Pak Long ada kat situ, terlupa nak bagi tahu kat Pak Long, tak apa lagi, jangan terlupa kat mak ayah. Mengkhususkan satu yang umum. Dalam hasanah di akhirat ada tak jauh pada neraka? Ada tak? Ada tak? Ada. Khusus minta jauh pada api neraka. Pasal apa? Pasal ada orang yang masuk syurga tapi kena masuk neraka dulu. Okay. Arafah ni masuk malam ini ialah pada hari Allah membebaskan, pada hari ini paling ramai Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi kelebihan esok ni, mula masuk ni? Yang ni saya nak ajak tuan-tuan, tolong kita buat kalau boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok tolong puasa. Ada orang puasa daripada 1 bulan itu, alhamdulillah, tahniah. Ada orang puasa start hari ni, hari tarwiyah dengan hari ni, dengan esok dia cadang esok nak puasa, hari ni dah puasa dah. Syabas kita ucap. Paling tidak kita yang cerai tuan-tuan, memang nak puasa ni bukan senang tuan. Hanya orang tertentu je Allah bagi kelebihan untuk mampu untuk berpuasa. Sungguh tuan. Kita kadang-kadang Tok Syekh besar pun tak lepi dengan puasa ni. Tak lepi, dia cari pasal ni. Dia cari pasal nak puasa. Tang puasa ni memang boleh kat orang perempuan. Orang perempuan lebih sikit tu. Orang lelaki memang cari pasal je. Bini dia kata apa? Abang, esok ni hari Arafah, kita puasa lah. InsyaAllah. Bunyi pun teruk. Nak insyaAllah pun tak berani kan. Lepas tu dia cari pasal lah. Dia fikir apalah aku nak bagi alasan. Bini gerak makin esok, abang makin esok, abang makin esok. Dah tu memang nak bagi esok, memang nak puasa cadang tu. Tapi apa ni, dia mula ada appointment dengan orang lah, nak janji jumpa orang tu macam-macam. Tuan-tuan, apa dia tu? Bateri. Oh, okey. Ni dia panggil ujian hari Arafah. Ni. Bismillah. Okey, cergas. Okey, salam semak. Okey dah? Tuan-tuan, ini kalau tak mampu puasa 9 hari, tak mampu puasa 2 hari, hari ni esok, paling kurang esok puasa. Sehari ya. Sehari ya puasa esok. Khentiaklah ke mana pun bagi dapat kau esok sehari puasa. Nah, kelupaklah ke mana pun. Ni jaga sampai habis, daripada daripada subuh sampai maghrib, menjaga dia dok. Puasa bagi boleh kat puasa ni. Sebab Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim, hadis sahih. Nabi sebut, puasa pada hari Arafah, aku berharap agar Allah menjadikannya penghapus dosa setahun sebelumnya dan menjadi penghapus dosa setahun selepasnya. Setahun sebelum, setahun selepas. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kena belajar puasa esok. Baik, Allahumma salli ala. Dua. Yang ketiga, kelebihan daripada Yaumul Arafah esok. Apakah kelebihan daripada Yaumul Arafah esok? Yang ketiganya ialah makbulnya doa. So, start malam ni kira boleh banyak doa dah lah. Mula pada malam ni kita berdoa pasal kita dah masuk hari Arafah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan hari Arafah itu khusus kepada orang yang duduk berwukuf di Arafah, kita nak meraihkan hari ini disebut sebagai Yaumul Arafah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa banyak doa hari ni, biar doa kita lebih daripada hari-hari biasa. Apa yang nak kita harapkan, apa yang kita harap. Tuan-tuan muslimat,
Jangan lepaskan diri kita daripada bergantung dengan Allah dalam bentuk doa. Yang pertama, doa ni tuan-tuan, Rasulullah Muhammad, dia membuktikan hubungan seorang hamba dengan Tuhan dia. Kalau kita tak mengaku dan kita tak sungguh-sungguh beriman kepada kekuasaan dan kehebatan Allah, kita tak akan minta dengan Allah. Tuan-tuan faham tak? Kalau kita kenal orang tu dia kaya, dia pemurah, dia suka bagi sedekah, kita kenal dia. Waktu kita susah, kita minta kat dia. Pasal apa minta kat dia? Pasal dia tu terkenal dengan orang murah, dia pemurah, dia orang kaya. Kita minta kat dia. Allah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam satu hadis pun disebut, kalaulah berimpun salli ala Muhammad seluruh makhluk daripada awal sampai kemudian di kalangan jin dan manusia, berhimpun semua daripada kalangan jin manusia dulu dan akan datang, mengangkat tangan mohon pada Allah dengan setiap permintaan mereka, dan Allah kabulkan setiap permintaan mereka, tidak akan mengurangkan sedikit pun perbendaharaan Allah, melainkan seperti satu jarum yang dicelupkan dalam lautan yang sangat luas. Kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan minta tuan-tuan, minta ya. Kita minta doa, Allah bagi ke kita tak? Tuan-tuan minta doa, Allah bagi kita tak? Allah makbul dah doa kita? Allah kata dia makbul. Ud'uni astajib lakum, minta pada aku akan perkenankan untuk kamu. Tu janji Allah. Allah bagi tak? Allah bagi. Cuma kadang-kadang benda yang kita minta tu tak baik kat kita lah ni, Allah tak bagi lagi lah. Betul ulama kata dia makbul doa ni 4 cara. Yang pertama, kalau benda tu baik kat kita, waktu tu juga Allah bagi. Kalau benda tu baik kat kita, waktu tu juga Allah bagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua, kalau benda tu tak baik kat kita, Allah ganti dengan yang lain. Allah ganti dengan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Bila ganti dengan yang lain, tuan-tuan merasa macam makbul tak? Tuan-tuan minta yang ni, dapat yang ni. Minta A, dapat B. Tuan-tuan merasa macam makbul tak? Tak lah, kita minta yang lain, dapat yang lain. Tapi makbul tak sebenarnya? Makbul lah. Yang kita minta tu tak baik, Allah bagi yang lebih baik. Makbul lah tu, tapi kita tak berasa macam makbul. Yang ketiga, benda yang kita minta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak baik kat kita lah ni. Dia tak baik kita lah ni. Salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah akan bagi dekat kita pada waktu baik untuk kita. Minta daripada umur 20 tahun, minta bisnes maju lah, minta kaya lah, minta apa, Allah tak bagi. Allah bagi lepas pencen. Lepas pencen duduk kat kampung, balik duduk kampung kat Lunah, buat rumah dah, duduk kat sini dah. Duit dalam akaun tu dah cukup lah. Dulu waktu umur 20 tahun tu tak pernah cukup. Dia doa, ya Allah bagilah aku kaya ni, kaya. Kalau aku kaya ni, hutang semua aku nak settle kamu. Kalau aku kaya ni, Allah, hutang-hutang nak selesai semua, nak buat rumah bagi selesa sikit, nak pergi sedekahnya, nak buat apa, dia fikir macam-macam. Allah tak bagi waktu tu. Allah bagi upah umur 60. Bila dia dapat umur 60, dia teringat tak doa ni dia minta umur 20 kata ni? Dah lah, dia lupa dah. Bahkan sepanjang tu dia kata, pasal apa doa aku tak makbul, pasal apalah doa aku tak makbul, pasal apalah doa aku tak makbul. Sebab dia tahu, Allah tahu, kalau Allah bagi waktu umur dia 20 tahun, rosak dia. Allah pelihara. Betul tak? Yang keempat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau doa yang kita minta tu memang Allah tak bagi langsung,
kat dunia. Pasal yang kita minta tu, lah ni pun tak bagus, ke depan pun tak bagus. Bila pun tak bagus yang kita minta. Kita ni bukan tak bagus tak bagus. Dia rasa macam elok bagus, elok bagus. Allah tak bagi kita. Tahu dah Allah apa? Allah gantikan dengan kenikmatan akhirat yang lebih hebat lagi daripada apa yang dia ada kalau dia dapat benda tu kat dunia. Lalu berlakulah dialog dalam satu hadis kursi Allah dengan hamba ni waktu di akhirat. Dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam sebut. Dia kata, wahai hambaku, ingat tak dulu waktu di dunia dulu ada benda yang kamu minta aku bagi? Tak ada. Ada seorang ni dia kongsi dengan saya. Dia cerita. Dia kata, Ustaz tahu dah Ustaz. Cerita Allah bagi tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ada bunyi gendang kan. Okey. Lagi tak bagi. Okey. Dulu ketuk sendiri lah di TV dulu ketuk. Jangan lepas ni Pak Azan yang tu pegang saya. Tuan-tuan saya tak tahu hari, saya ingat ada berapa kes hari tu, ada seorang mai kat madrasah saya. Dia main-main, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong doa kat saya bertemu jodoh? Ni dah umur berapa dah ni, tak dapat jodoh lagi. Saya pun dah doa apa lagi. Saya kata, saya ni bukan jadi orang makbul doa, tak apalah Ustaz, tolong doa apilah. Saya pun angkat tangan, ya Allah, depan dia, ya Allah, kau kurniakanlah jodoh yang baik untuk dia. Amin macam tu ya. Lepas minggu dia telefon saya, Ustaz, saya on the way nak pergi menikah lah. Real lah. Dia kata, wah dahsyat kata, wah tadi insya-Allah. Terima kasih Ustaz tolong doa. Okey, kita apa? Hari tu tuan-tuan saya pergi ceramah kat KL sebelum PKP saya rasa. Lepas tu saya sebut, kan lepas PKP kan, sebelum PKP. Lepas PKP ke? Dah ada buka. Oh lepas PKP dah. Lepas tu elok nak dah ada ceramah, ada keluar nak kereta tu, ada seorang mai jumpa. Ustaz kawan kita tu nak kahwin lah. Ustaz kenal dia kot. Siapa nama apa? Dia sebut nama. Saya tak kenal nama tu. Ustaz tak kenal ya. Ustaz tahu tak? Dia nak kahwin tu, dia minta doa kat ustaz hari tu. Dia sebut dia nak kat perempuan tu ustazah. Dia spesifik, dia kata, Ustaz tolong Ustaz doa kat saya nak kat perempuan ni. Dia tak tahu saya nak kat dia. Kita pilih beritahu dah, saya malu Ustaz, tapi Ustaz tolong doa bagi dia atau jadi isteri saya. Nama ustazah sekian-sekian. Saya pun depan pada dia, ya Allah, kenakanlah ustazah tu kahwin tuan-tuan. Nak cerita subhanallah. Allahumma salli alaihi 2-3 hari lepas ada seorang tu masuk PKP. Hampa senyum dia macam mana minta aku tolong doa itu. Tak nak saja cerita. Saya nak cerita kalau benda tu baik Allah bagi. Tu cerita tu kan. Kalau benda tu baik Allah akan bagi dia. Seorang tu baik. Dia kata semenjak awal PKP hari tu, start masuk PKP tu, dia Allahumma salli alaihi wasallam tuan, dia berkenankan seorang lelaki tu. Dalam doa dia sebut spesifik nama lelaki tu. Spesifik nama. Dalam doa dia tiap malam bangkit tahajud dia sebut nama. Nak apa lagi? Nak kita. Takdirnya tuan-tuan, subhanallah sungguh. PKP tak habis lagi kahwin. Tak habis PKP ni kahwin. Padahal tak pernah berjumpa. Tak pernah jumpa. Nak cerita dia tuan-tuan, saya nak cerita kalau benda tu baik kat kita, Allah bagi gitu. Yang apa senyum siapa? Dia macam dia senyum. Teringin. Tu yang makbul, yang tak makbul pun banyak. Doa tak lekas-lekas pun Ustaz. Tu pun ada juga. Jadi nak cerita kalau benda tu baik Allah bagi. Nak senyum. Tapi kalau tak baik hang buat pilah lagu mana pun. Angkilah pilah lagu mana pun. Kok ni tak lepas Allah tak bagi. Maksudnya benda tu tak baik kat kita. Saya dah fikir satu lah, kalau benda tu baik Allah mudah elok kat kita. Kita buat pilah apa, sahabat saya makhir kat belakang
Kami dulu buat projek baca lah apa macam-macam. Pergi buat kilang macam-macam. Kalau Allah nak bagi mudah je. Tapi kalau dia Allah tak bagi lagi, buat pi lagu mana buat. Kilah pi lagu mana pun tak. Allah tahu benda tu mungkin tak sesuai untuk kamu, tak baik untuk kamu. Nanti Allah akan bagi. Tapi kalau Allah langsung tak bagi pun di dunia, tak bagi langsung, dia minta apa pun dia tak dapat. Yang dia minta tu langsung tak dapat. Allah tetap akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan di akhirat. Sampai dia kata, Allah kata dia, ingat tak dulu waktu hidup di dunia saya bagi yang tu, bagi yang ni. Ingat ya Allah, ingat. Tapi ingat ada benda lain yang kamu tak dapat, kamu minta tak dapat. Betul ya Allah, tapi aku gantikan dengan nikmat di sini. Lalu dia kata apa? Waktu dalam hati dia kata, alangkah baiknya kalau semua yang dia minta hari itu semua Allah bagi dengan gantian di akhirat. Sebab gantian di akhirat tu jauh lebih baik daripada apa yang dapatkan dunia. Cuma kita tak sampai di tahapnya tu, pasal kita nak keperluan-keperluan kita dalam kehidupan kita pun terpenuhi juga. Dia ni, kita pun ada keinginan-keinginan dalam kehidupan kita yang kita nak minta pada Allah, kan? Minta pada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Minta pada Allah. Jadi dalam keadaan kita nak minta pada Allah, kita kena jaga dua perkara. Yang pertama, cari waktu atau cari jalan untuk mudahnya makbul doa tersebut. Cari jalan untuk mudahnya makbul doa tersebut. Yang kedua, jangan melakukan perkara yang menyebabkan terhalangnya makbul doa tersebut. Faham tak ni? Allah janji nak makbul doa kan? Allah janji betul. Allah kena Allah makbulkan doa. Sebab tu janji Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan kita nak minta, cari momen-momen makbul doa, jaga adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kat tangan elok-elok menghadap kiblatnya, berwuduknya. Sallallahu alaihi wasallam, bergantung, berserah, bertawakal kepada Allah. Di samping ikhtiar. Pertama. Yang kedua, jangan pula melakukan perkara-perkara yang menyebabkan terhalangnya doa itu dan dimakbulkan. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut, seorang sahabat nama Sa'ad tanya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, boleh tak minta doa pada Allah agar doa aku dimakbul? Sahabat ni minta, soalan, tolong Sa'ad doa ke Allah, tu minta ke Allah bagi doa saya makbul. Nabi SAW kata apa? Wahai Sa'ad, jaga apa yang masuk dalam perutmu dan saya doa kamu akan dimakbulkan. Rupanya tuan-tuan, doa kita ni, makbulnya doa kita terkait dengan apa yang kita makan. Ada hubung kait ni. Nabi SAW sebut, fadhakar rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadi ila sama, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang lelaki yang jauh perjalanan dia, bermusafir, kusuk masai rambutnya dengan permusafiran, angkat tangan tinggi-tinggi pada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, merayu merintih pada Allah, tapi makannya yang haram, minumnya yang haram, pakaian yang dibeli daripada benda yang haram, diisi perutnya dengan benda yang haram, bagaimanakah doanya nak dimustajabkan? Faham tak ni? Ingat dua benda ni. So, salah satu waktu makbul doa ialah hari Arafah. Mula malam ni sampai esok ni dia bagi hari Arafah 9 Zulhijjah, bertepatan dengan hari wukufnya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad, an Amr ibn Shu'aib Nabi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu du'ai du'ai yaumil arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Abu Isa hadza 'aribun. Nabi SAW pernah bersabda,
Khairud du'ai du'a yaumul arafah. Sebaik-baik doa itu ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli, dan sebaik-baik perkataan yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu untuknya, bagi pemilikan di seluruh alam, baginya segala puji, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini cerita tentang khairul du'a ad-du'a yaumul arafah. Sebaik-baik doa ialah doa yang kita panjatkan pada hari Arafah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan doa mula malam ni sampai esok. Boleh juga cari time ngam-ngam cantik-cantik dengan time orang berwukuf di Arafah. Orang wukuf kat sana, tuan-tuan doa kat sini. Waktu paling cun sekali, paling cantik sekali, waktu asar dekat sana 5 jam lah lebih kurang. Asar kat sana, katalah asar sana 3.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, lebih kurang kan? Asar pukul 7, start pukul 7 sampai pukul 11 malam maghrib tu doa, perbanyak doa. Waktu saya pergi haji hari tu, masuk asar, lepas masuk asar tu, tengok tuan-tuan Arab kan semua keluar daripada kemah masing-masing, angkat tangan, teriak doa pada hari Arafah. Doa sebaik-baik doa, kata Nabi SAW. Doa kalau baik, kita Allah akan bagi. Baik, Ibn Rajab Hanbali menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah merupakan hari pembebasan daripada api neraka. Sebut dan Nabi SAW sebut tadi kan, hari Arafah merupakan hari pembebasan daripada api neraka. Kita nak pastikan kita ni termasuk daripada orang yang dibebaskan daripada api neraka pada hari Arafah. Maka pada hari tersebut Allah akan membebaskan sesiapa yang berwukuf di Arafah, bebas daripada api neraka. Habis orang yang tak wukuf, Ibn Rajab kata apa? Termasuk penduduk negeri kaum muslimin yang tidak berwukuf di Arafah. Maksud kita termasuk tak? Kita masuk tak? Mudah-mudahan kita termasuk. Oleh disebabkan yang demikianlah, maka keesokan harinya merupakan hari raya kepada orang muslimin di seluruh dunia. Tak kira yang melaksanakan haji dan tidak melaksanakannya, mereka semua menyambut hari raya tersebut kerana mendapat pembebasan daripada api neraka dan keampunan pada hari Arafah. So, kita faham hari raya, kalau hari itu kita sambut hari raya Aidilfitri, disebabkan kita melalui Ramadan, perjuangan Ramadan, dan akhirnya Allah mengampunkan dosa, kita raya kembali kepada fitrah hari raya Aidilfitri. Ni yang raya Aidil Adha ni, semua orang raya, kita panggil raya haji. Patutnya raya haji kepada orang yang melaksanakan ibadat haji saja. Orang yang tak buat haji, pasal apa sambut raya juga? Ibn Rajab kata orang yang buat haji dan orang yang tak buat haji, dua-duanya sambut hari raya Aidil Adha, sebab semua daripada kaum muslimin yang wukuf di Arafah, yang tak wukuf di Arafah, sepatutnya mendapat pembebasan daripada api neraka pada hari tersebut dan mendapat pengampunan di sisi Allah SWT. Orang tak dapat, rugilah dia. Boleh faham tak? Baik, Allah SWT. Jadi Ibn Rajab berkata lagi, sesiapa yang berkeinginan untuk dibebaskan daripada api neraka dan memperoleh pengampunan pada hari Arafah,
maka hendaklah dia memelihara sebab-sebab untuk mendapatkan pembebasan dan pengampunan. Kalau nak dapat tu apa yang Allah letak pada hari tersebut, bebas daripada api neraka, pengampunan daripada dosa, kalau nak yang tu, kena jaga sebab-sebab nak bagi dapat tu. Apakah sebab-sebab dia? Yang pertama, siyamu dzalikal yaum, berpuasalah pada hari tersebut, seperti mana yang ditulis dalam Sahih Muslim. Abu Qatadah meriwayatkan daripada Nabi SAW bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap akan Allah mengampunkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Yang pertama, puasa esok. Nak dapat termasuk daripada senarai orang yang dibebaskan neraka, dijauh neraka, esok kena buat apa? Puasa. Puasa. Boleh tak ni? Ya, 3 orang ni bunyi pun. Yang lain tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah dulu. InsyaAllah. Cuk dah. Faham ni? Tambah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjaga anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang haram pada hari tersebut. Jaga tubuh badan kita daripada buat benda haram pada hari Arafah. Dan antara cara untuk kita jaga diri kita daripada buat benda tak elok ni ialah puasa. Ya, saya sebut. Antara cara untuk kita pelihara diri kita daripada kita buat benda yang tak baik pada hari Arafah ialah kita puasa. Nabi sebut as-shaumu junnah, puasa tu perisai. Perisai apa? 2 perkara kata ulama. Pertama, perisai daripada perkara maksiat. Yang kedua, perisai daripada api neraka. Esok jaga diri, jangan dia buat benda tak elok. Esok boleh unplug Facebook. Ni tak payah tengok Facebook. Ni saya cuma kita ni tuan-tuan, macam tu lah. Serba tak kena. Serba tak kena. Yang ni tak kena, yang ni tak kena. Kemarin beripun dekat Jalan Duta, bagi sokongan, faham tak? Bagi sokongan kepada bekas Perdana Menteri. Tuan-tuan Ustaz Ismail, dia betul ke dia salah? Kita kan tahu. Betul tak dia? Dia betul ke dia salah? Kita bukan tahu kan? Saya tak tahu. Dulu waktu kes bakal PM ke-7, ke-8, ke-9, 4, ke-5, ke-6 sama juga. Dia buat ke dia tak buat, tak tahu. Tapi yang kita duk nampak, pakat-pakat duk balah. Kau ni kata buat, kau ni kata tak buat, kau ni kata betul, kau ni kata tak betul. Padahal siapa pun tak tahu, dia seorang yang tahu. Tu faham tak ni? Tu macam tak faham. Balah tak habis. Mari pun bergaduh balah. Kita doa baik ya. Sahabat saya telefon, Ustaz, esok bosku, malam tu telefon, Ustaz, esok bosku akan bicara, Ustaz boleh tolong doa tak bagi Allah bagi kebaikan kat dia? InsyaAllah. Saya pun kata, ya Allah, kau berilah kebaikan kepada dia. Boleh tak saya doa tu? Dia kata, tu kawan saya kata apa? Oh, saya tak ada Ustaz yang mana. Habis dia orang Islam pun, takkan salah saya nak doa Allah berilah kebaikan kepada dia. Betul kan? Siapa pun nak salatlah semua duduk kat parlimen tu, belah ni ke belah ni ke, boleh tak kita doa, ya Allah berilah kebaikan kepada depa belah ni dan depa belah tu? Boleh tak? Apa ni macam tak setuju dengan aku? Ya Allah tuan-tuan, ni pun Islam tuan, masing-masing pun Islam. Salah kita apa betul mana saya cuma nak tengok bila disebut tentang hijrah, pelarian apa semua, kita kena sebut mana yang betul. Salah tu, tafsiran tu salah, tak kena macam mana ulama mentafsirkan hijrah tak sama dengan pelarian. Sedangkan Yathrib itu merupakan itu tempat keluarga bagi Nabi SAW. Dia macam balik kampung. Mak Nabi Aminah, keluarganya asal Yathrib.
Tuan-tuan tahu tak? Saya ada semangat. Jadi subhanallah, lepas Nabi SAW balik kampung dia, itu bukan pelarian, salah lah, justify itu salah. Tapi boleh tak kita nak, ya Allah engkau laknatlah dia sebab kita doa, ya Allah bagilah hidayah kat dia. Isteri saya kemarin kena scam main dulu kan, scam. Dia ada orang mesej kat dia, bagi tahu kata ni saya perlu duit. Biasalah scam tu kan, kita ni orang lelaki, kita ni tengok WhatsApp setiap hari. Tengok WhatsApp setiap hari, nampaklah benda macam tu. Kau ni kenal saya pun pernah kenal ke? Dia pun gambar saya, dia berkata saya minta duit. Alhamdulillah lah kawan-kawan tu pakai duit telefon. Ustaz ni betul kau Ustaz nak pakai duit ni? Bila masa pula orang ni dia pantak screenshot mau scammer. Tapi ada orang ni tak tahu, dia tak pernah duk tengok benda lagu tu. Dia dengar duk buat kereta nak pergi meeting apa mak kat Ipoh, dia lepas mesej masuk, dia kata ni kawan ni satu pejabat minta duit, nak pakai duit apa semua. Dia baru tunggu Ustaz, berhenti tepi jalan, hantar duit terus. Berhenti tepi jalan, terus transfer duit. Lepas tu lepas dia kata sehari dia bayar balik petang, dia telefon dia balik, dia hantar duit mesej pencet. Dah sampai petang dah bayar lah balik. Dia kata tengoklah senang-senang aku bayar. Apa tadi kita nak bayar? Dia kata kau suka aku nak bayar tak ada, aku ni scammer dia sebut tu. Kawan menggelupok lah tuan-tuan, kita kena 1,900 ni. Oh apalah itu doa. Dia kata apa nak buat macam mana nak dapat balik duit tu? Pakai dah betul ya? Tapi report polis, berlambat report polis. Dia buat tak boleh nak buat apa. Habis tu saya cakap nak buat apa? Doa je lah. Kalau benda tu baik kat dia, ya Allah bagi balik. Kalau benda tu Allah takdirkan bukan hak dia, itu sekiranya tu buat je lah, dia sedekah lah. Kemudian boleh tak doa baik kat dia, doa kebaikan, Allah bagilah hidayah kat dia, bagi kat dia. Kalau dia buat benda salah, ya Allah kau berilah hidayah pada dia. Tapi tuan-tuan rasa tuan-tuan gamak dah nak doa lagu tu, ya Allah berilah kebaikan kepada ya Allah yang telah curi duit aku ni, ya Allah. Ya Allah kau panjangkan usia dia, ya Allah. Lain macam ni kata. Tapi patut tak orang Islam doa macam tu kepada orang Islam yang lain yang melakukan kesalahan? Patut tak? Macam tak faham je. Boleh lah doa buruk, tapi bukan level kita lah doa buruk. Pasal level kita doa buruk, kita doa dengan dendam. Nabi SAW dulu pernah doa keburukan kepada orang yang buat khianat kat Nabi SAW. Sebut nama seorang-seorang, memang Allah turun bala kat mereka semua kena. Salah seorang yang didoakan anak Abu Jahal, tuan-tuan, yang Nabi doakan supaya apa ni? Supaya kena terkam dengan singa ataupun serigala. Sungguh waktu mereka nak pergi berniaga tu, berhenti tidur kat tepi arena R tu lebih kurang lah. Dia pergi tidur tengah-tengah. Serigala tu main lintas, semua orang pergi terkam dia. Pasal Nabi SAW doa dia. Anak Abu Jahal kan Abu Lahab, lebih kurang macam tu lah. Boleh tak? Boleh Nabi SAW doa tu sesuai dengan hati dia dan iman dia yang kuat. Kita, kalau kita nak doa lagu tu, habis semua orang kena. Habis semua orang kena. Tak puas hati kata imam, ya Allah kan, Tok Imam. Ni tak puas hati kat zikir masjid, pelengkuk dia, ya Allah. Kita doa kita dengan hati kita, dengan dendam kita. Ada orang beriman, dia akan doa dengan iman dia. Yang mana layak untuk terima, layak untuk terima. Yang mana tak. Seorang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, dia pernah doa orang tu fitnah dia. Dia kata, ya Allah engkau panjangkanlah usia dia, engkau matikanlah dia jatuhlah lubang, dan di hujung usia dia engkau fitnah dengan fitnah wanita. Sungguh tuan-tuan, dia punya tua tu sampai kening dia ni, sampai tutup pergi mata. Waktu usia tua tu dia kena fitnah dengan seorang wanita, dan dia mati jatuh dalam lubang berkat doa daripada seorang sahabat Nabi yang dia telah difitnah. Dia boleh buat macam tu? Ya, dia buat macam tu. Tapi dia buat macam tu, tuan-tuan sekalian, doa dia tu dengan kekuatan iman dia tahu orang yang selayaknya untuk terima. Kalau kita, semua orang kena, bini kita pun kena. Wah ni tengoklah, bajak-bajak doa-doa kebaikan daripada duduk bergaduh tiap-tiap hari. Aduh, tak habis-habis. Saya cakap bergaduh. Esok hari cuti bergaduh. Esok apa jadi sidang parlimen ke, apa jadi ke, tuan-tuan, buat dia diam, sudah istighfar banyak sikit. Astagfirullahalazim.
Kalau tak mampu kita nak berlaku baik, nak jadi baik pada orang yang lain, paling tidak kita jangan buat jahat ke orang. Kalau kita tak boleh nak buat baik ke orang, jangan buat jahat ke orang. Boleh? Esok hari baik, nak dapat pengampunan Yaumul Arafah, nak dapat Allahumma salli ala sayyidina. Saya pun tulis juga dalam Facebook saya pasal peristiwa hijrah tu. Kena malam petang tu isu tu timbul dekat parlimen, malam tu saya kuliah, tajuk dia saya baca kitab saya tu pada hadis, pada doa yang ke-30 dalam buku saya doa Al-Quran, memang cerita pasal hijrah Nabi SAW. Tapi mau tak mau kena sentuh juga lah. Betul sikit. Hijrah Nabi SAW bukan melarikan diri, tapi itu perintah Allah. Beza. Kalau pelarian, dia duduk kat tempat kita, orang nanti halau, orang nanti letak di satu tempat je ke. Tapi Nabi SAW bila sampai ke Madinah, disambut dia, diberi kedudukan dia, diangkat dia menjadi pemimpin. Tak sama. Jadi kita justify, kita perjelas misalnya ada situasi dia. Baik, yang kedua ialah menjaga anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang haram pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki membonceng Rasulullah SAW pada hari Arafah. Pemuda itu menyedari kehadiran kaum wanita lalu melihat ke arah mereka. Rasulullah SAW pun memalingkan wajah pemuda berikut ke belakang dengan tangannya berulang kali. Pemuda itu mengulang pandangannya. Rasulullah SAW bersabda pada pemuda tersebut, wahai anak saudaraku, hari ini siapa yang menjaga pendengarannya, penglihatan, percakapannya, maka dia akan diampunkan dosa. Cerita dia Nabi SAW ni, Salih Alaihi Muhammad duduk dengan seorang dengan Nabi SAW, naik membonceng dengan Nabi SAW. Bila naik bonceng hari Arafah, tiba-tiba lalu orang perempuan ni beralih tengok. Nabi kalih muka dia, dia beralih tengok lagi. Perangai tu Nabi tu Nabi dengan dia tu dahsyat lah tuan-tuan. Subhanallah. Nak cerita, nak jadi ilmu kat kita. Faham ni? Nabi beralih kepala dia, Nabi pegang tangan alih kepala, dia beralih lagi tengok. Saya pergi ceramah dekat penjara. Saya duduk pergi kuliah kat penjara lah, program pemulihan banduan ni. Depa, saya kesian kat depa, saya pun tak boleh bayang. Kita ni orang lelaki, perempuan masing-masing ada nafsu. Dia kena duduk 6 tahun, 7 tahun dalam penjara, tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan faham tak? Depa tengah duduk dengar kuliah, kuliah di penjara lelaki. Tiba-tiba hari tu ada program penjara. Lepas tu geng perempuan lalu tepi penjara lelaki tu. Lalu ada 2-3 orang. Dia pun beralih macam nak semua beralih. Kita duduk ceramah, siapa pun tak tengok kita. Hamba tengok apa? Hamba beralih, hamba tengok dulu. Semua pusing orang tu, pusing semua tengok. Habis ni semua. Nak cerita. Allah SWT. Orang lelaki-lelaki perempuan tu lah. Orang perempuan, orang lelaki. Zuyina lin nasi hubbus syahwat minan nisa. Allah hiaskan keinginan syahwat ni seorang lelaki kepada orang perempuan kepada orang lelaki. Kalau orang lelaki tengok orang lelaki memang kunyit. Kalau perempuan pelik. Jadi tuan-tuan, saya lelaki ni beralih tengok. Nabi beralih kepala dia beralih tengok lagi. Beralih kepala dia beralih tengok lagi. Lalu Nabi SAW kata pada, wahai anak saudaraku, hari ini siapa yang menjaga pendengaran dia, menjaga penglihatan dia, menjaga percakapan dia, maka dia akan diampunkan. Bila? Hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan bahawa isnadnya dhaif riwayat tersebut. Yang ketiga, memperbanyakkan syahadat tauhid dengan ikhlas dan jujur pada hari tersebut. Ini kerana dia merupakan asal agama ini, yang di mana Allah menyempurnakan pada hari Arafah dan merupakan asasnya. Diriwayatkan dalam Musnad bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, doa yang paling banyak dibaca pada hari Arafah ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salih alaihi wasallam. Itu doa yang Nabi SAW sebut, la ilallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
Qadir. Salat Ahmad. Tuan-tuan, itu di antara doa. Yang berikutnya, yang keempat, ialah memperbanyakkan doa memohon keampunan dan pembebasan daripada neraka pada hari tersebut. Banyakkan doa pada hari Yaumul Arafah, sebab Nabi SAW sebut khairul doa ad-doa Yaumul Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wallahu alam, tuan-tuan. Itulah sebab sedikit daripada kelebihan yang kita boleh dapat pada esok hari, iaitu Arafah, hari Arafah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kebaikan, kekuatan pada kita untuk kita beramal pada hari Arafah tu, insya-Allah. Dan cukup sekadar tu, dan sekadar makluman kepada tuan-tuan bahawa setiap hari saya ada kuliah subuh saya. Kuliah subuh saya nama Usratuna. Usratuna maksud keluarga kami lah, keluarga kita. Dan setiap hari saya membaca, kita akan ramai-ramai baca Al-Quran dan mentafsir Al-Quran. Tujuan saya buat program ni ialah nak pastikan kita mulakan hari kita dengan baca Quran. Dan matlamat saya ialah untuk mengkhatam Al-Quran beserta tafsiran. Nak khatam Quran dia wujud dengan tafsir. Jadi setiap hari baca, dan hari ni dan hari semalam kita dah masuk pada ayat yang ke-80 daripada surah Ali Imran. Ini baru masuk, baru lagi lah, baru surah Baqarah dah habis, masuk Ali Imran. Jauh lagi ni, banyak lagi ni. Dan saya menggunakan kitab tafsir Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sekali Usratuna tu, bolehlah, insya-Allah kita, tuan-tuan boleh ikuti live di Facebook saya, Jafri Abu Bakar Mahmudi, setiap hari pukul 6.30 pagi, 6.30 sampai 7.30 pagi, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan tuan-tuan, saya nak pesan pada tuan-tuan, kita masih belum dari waktu ni, tuan-tuan doalah. COVID-19 ni dah makin naik balik.